tunggu buku. Ya. Pelik sikit. 142 114. Ni. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alil kiram. Shunul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdu ya kansa. Subhanallah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال معرف قدس الله سره Subhana man satara sirral khususiyah. Situ Subhana man, bukan subhana min. Man. Subhana man satara sirral khususiyati bi zuhuril bashariyah wa zahara bi azamati rububiyah bi izharil ubudiyah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menutupi rahsia-rahsia keistimewaan para wali, para arif, dengan tampaknya sifat-sifat yang umum pada manusia, dan telah terang terlihat kebesaran ketuhanan Allah Ta'ala dengan menunjukkan kepada manusia sifat-sifat kehambaannya dan kerendahan makhluknya. Ada dua perkara di sini. Yang pertama, ialah Allah SWT menundung akan para walinya khususnya tadi dengan zahirnya basyariah. Yang kedua, Allah SWT menzahirkan kebesaran keagungan ketuhanannya di dalam menzahirkan ubudiyah. Yang dia rahsia kebesaran ilmu ma'rifah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para wali, kepada para kekasih dia yang taat setia kepada Ta'ala. Lagi arif ditutupi oleh Allah Ta'ala dengan tampaknya sifat dan keadaan yang biasa umum pada semua manusia. Apa yang biasa umum, makan, minum, berumah tangga, itu semua biasa lah. Tak ada kenal mana wali ni. Tengok apa kata naik makam wali je, dia tak ada kahwin, dia tidak bekerja, gan dan sumbang, tak. Maknanya sifat tu biasa saja, dan orang tak dikenal kalau dia tak dibukakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan para awliya dia lebih suka dia tidak dikenali, dia tutup. Dia tak minat orang kenal dia, dan lagi orang tak kenal dia, lagi dia seronok. Tu. Benda habis satu. Ditutupi oleh Allah Ta'ala dengan tampaknya sifat dan keadaan yang biasa umum bagi semua manusia. Sifat-sifat biasa ni menudung. Kena duduk dengan dia lagi lutut pun kita tak kenal. Kita duduk pada wali kena lagi lutut dia tak kenal, kan kawan biasa. Lagi dia tutup. Setengah wali tu depan orang pula dia makan banyak-banyak macam orang biasa. Kita tak wali ni depan orang tu, belakang gemat. Depan orang beraya macam wali. Dia tak wali-wali depan orang kerana dia tutup macam ni. Dia buat odoh dia. Setengah-setengah dia tuduh dengan benda makruh pun ada. Setengah disokok ada. Lagi kita terpanjat. Banyak. Dia tutup tu boleh hatta dengan benda makruh,
Tapi jangan sampai benda haram. Ya. Yang tutup di minum Allah tak boleh ya. Itu benda haram tak boleh. Apa benda makruh contoh dia apa? Berjalan tanpa selipar berjalan kan. Ada jalan dia orang kata ni orang gila mahal. Ada tak apa. Sebab apa nak tudung? Sebab bila kalbi manusia menghadap kepada kita lebih senang berjalan kepada hadrat Tuhan. Bila manusia tidak fokus kepada kita, lebih terlepas kita daripada belenggu hijab macam ya. Berbanding kalau sekiranya orang dah fokus gitu, wah kita pun tak tahan kombang tu kan. Dipuji orang, sanjung orang, dikelingkung orang, habis tu balik. Sebaliknya Allah Ta'ala pula memperlihatkan sejelas-jelas kebesaran ketuhanannya dengan menunjukkan sifat-sifat kelemahan dan keperluan hamba padanya. Sebaliknya wazahara bi'azamatihi, dan dizahirkan dengan azamah rububiyah dia bila tu? Fi izharil ubudiyah, di dalam menzahirkan ubudiyah. Mana bila hamba dia tahqiq memandang kehambaan dia, lagi terang dia nampak kebesaran Tuhan tu maksudnya. Ya, lagi tahqiq dia memandang fakir, hina, dia kenal diri dia itulah, lagi terang dia nampak kebesaran Tuhan. Tapi kalau dia tidak izharkan, dia tak tahqiq akan ubudiyah kehambaan dia, dia payah kenal. Dia nak pakai pula sifat Tuhan. Pertama tu memang tak boleh pakai. Ya, yang kedua kena murka Tuhan, membesarkan diri, merasa hebat, itu semua bukan hak kita. Ya, kena pakai uniform kita. Bahawa dia lagi kenal kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah yang maha dahsyat. Itu di antara dua perkara besar. Bermakna nampaknya kebesaran azamah rububiyah ketuhanan Allah yang maha dahsyat di dalam mana? Menzahirkan ubudiyah, menzahirkan akan kehambaan kita dengan Tuhan. Maka kita pakai sifat hamba kita, ubudiyah, fakir, hina, ya, pandang sentiasa tu. Itu mana kenal diri. Mana arafa nafsah bahkan arafa rabbah. Dia kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Dan bila mana nak nampak, nak izharkan kehambaan kita pula, dia duduk di mana? Dalam kasratul zik, dalam membanyakkan zikrullah. Ya, sebab dalam zikrullah dia kena banyak. Bila banyak zikir, rahsia dalam zikir itu akan mendedahkan kita kebesaran kehinaan kita, kemuliaan dia, kebesaran dia, kekerdilan diri kita, kaya dia, fakir kita. Boleh nampak situ dia duduk ya. Dia dua perkara disebutkan di sini. Pertama, Allah Ta'ala tutup kekasih-kekasih dia dengan sifat biasa ya. Sehingga dalam rumah kadang isteri tak kenal suami dia tu setengah daripada waliullah. Kadang anak tak kenal bapa dia tu waliullah. Kadang bapa tak kenal anak dia waliullah. Orang dia sebab apa? Dia kawan, sebab dia mengenali dengan pakaian luaran dia, dengan sifat luaran dia. Maka biasa, oh dia ke? Ya, orang kata ya ke? Wali kata tu anak kau tu wali, ataupun anak kata, orang kata bapak kau tu atuk kau tu wali. Ya ke dia kata? Sebab dia ukur kat luar. Saya tengok biasa memang. Yang biasa dia tutup. Yang kau kata biasa tu yang tutup kau tak nampak. Di sebalik tu lain, dan ruhani dia lain. Allah. Satu orang wali masyhur hadam bagi sini, Muhammad Said yang murid Al-Linggi. Orang kenali dengan apa? Wadi Haji 65 Mesin. Dia pergi Haji 60 Mesin. Nama dia si Muhammad Isuk. Dia kata, tuan tengok dia orang gila. Elio ni bila dia buat orang kata siapa dia atuk ni. Kejap orang tengok kat sini, kejap orang ada kat sana. Arwah Ustaz Gaus kata tu wali paling cantik ni. Kat Mekah orang nampak dia kambing cantik wali. Kat sini orang nampak dia orang gila-gila. Kita masuk pergi pondok kan, kita kena tu. Kita nak naik bas bumi, nak pergi Kelantan, nak pergi ngaji, jumpa dengan dia, kita kenal, kita salam, kita cium dia. Ada keluar sepatah, dia kata orang semua tak kenal aku. Berdengar dah lepas tu minta duit. Dia kerja tu minta duit. Kita dah tahu dah, kita pergi ambil. Buka ikan bas punya beg letak atas tu. Kita keluarkan beg tu, buka beg.
Tengok duit tak ada tuan. Wah, dia kata, kita pula jaga macam pencuri pula ni. Kita pun tutup balik, letak balik. Kita pun turun je pun sampai kat tangga, dia tunggu, pergi ambil dia kata. Kita pun pusing, tak, kita tak kata apa, tak kata tak ada, tak kata diam, pusing balik, buka ada. Oh, dia test macam-macam tak kata. Ada kita doa, tuan doa, tak boleh aku doa kau lulus gitu. Tak apa lulus itu tak tahu. Ya. Dia kalau pergi, dia pergi ke rumah ikhwan Ahmadiyah, dekat Ahmadiyah. Dia punya test dia minta duit. Dia jumpa kau minta duit 200 minta tu, kau RM2 boleh tak? Kawan kata tak ada tu, pula tak ada dalam hari kau tingkat 3 bawa kain batik, habis dia baca semua. Tu peranjat kawan tu. Betul lah, dia baca semua betul. Dalam hari kau sini peringkat kedua bawa kain batik, kau letak minyak ni, habis dia baca. Tu peranjat kawan. Tersengar dia. Jadi dia tutup dengan apa, sifat biasa, macam orang gila, lele yang liur. Masya-Allah, macam-macam. Tapi wali-wali dia kenal. Ustaz orang kata tu wali paling cantik, wangi dia. Orang tengok dia macam orang busuk kan. Sebab kita tengok hati dia busuk. Kita nampak kita dia hebat kan. Jadi rahsia-rahsia kebesaran ilmu ma'rifat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para wali dan arif ditutup ya oleh Allah Ta'ala dengan tampaknya sifat dan keadaan yang biasa. Dia biasa, orang semua dah kecoh kata dia wali kan. Tiba-tiba Syekh Wahab Syarani perli ke Subhanaman ya Subhanallah lam yaj'al waliyyan minal jahil. Maha suci Tuhan yang tidak menjadikan wali daripada orang jahil. Siapa perli tu? Syekh Wahab Syarani kan. Mana Syekhul Islam. Mufti 78 mufti ni bawa ketiak dia punya ilmu dia. Sekali nak terbuka kewalian Syekh Ali Al-Khawas ni, terbuka. Satu hari bila dia kata itu Syekh Ali dia, sampai tu masa terbuka. Dia menjawab, Subhanallah lam yaj'alni khimaran li Zainab, kata. Maha suci Allah Ta'ala yang tidak menjadi aku ini himar bagi Siti Zainab. Terperanjat rupanya Syekh Wahab Syarani punya isteri nama dia Siti Zainab. Jadi malam tu dia encang bini dia macam himar lah, dia encang ni atas loteng atas tu ya, nak berehat. Ada rumah dia atas loteng kan, malam-malam dia duduk atas ambil angin, jadi pikul bini tu betul macam himar. Bila Syekh Ali kata Maha suci Tuhan yang tak jadi aku himar bagi Siti Zainab, terperanjat dia, Allah, dia kata wali betul tuan ni. Boleh tahu kan, tuan buka pum meletup bagi. Banyaklah berlaku macam tu ya. Dia tuan buka tu tanda tuan nak jumpa kan dia. Akhirnya dia berguru lah, panjang cerita dia. Akhirnya dia berguru. Tu kata tuan nak buka, kalau tuan tak buka tak ada apa, dia ingat siapa dia orang. Ya. Dua syarat besar dalam benar nak marifat ni, kena tutup diri kan. Dalam diri kita kena ada urusan, aku tidak minat dikenal, itu kena ada. Ya, kita tak minat, kita terkenal. Kita lebih suka kita tak dikenali orang, itu lagi baik. Kalau ada sifat nak dikenal je, cari pula glamour, tak payah. Kita akan berbau jalan makrifat. Sebab bila dia nakkan hubul riasa, hubul jah, dia panggil, kasihkan kepada kemasyhuran, dia kasih benda tu, makna mahabbah dengan Tuhan dia habis lari, metar dia dah lari, dah pergi tempat lain, dia pergi kepada makhluk. Macam mana nak sampai ke Tuhan? Buat taraf orang macam ni, dia pun sama ni, istiwa uzzami wal madhi minal ammah. Sama bagi dia, orang puji dia, dia tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Sebab jiwa dia tidak ditambatkan dengan orang. Kalau jiwa kita tambat dengan orang puji, wah, dia selesa. Bila orang caci dia, wah, dia mengamuk kan. Itu tindak orang yang belum matang dalam ibadat. Jiwa dia masih lagi dipegang, mana dia golongan hamba. Dia tidak dapat makam hurriyah, makam kemerdekaan qalbi, tak dapat lagi ya, masih tertambat. Summa qallatu talib
rabbak bi ta'akhuri matlabika walakin talib nafsak bi ta'akhuri adabik. Ini satu adab besar ni. Jangan engkau tuntut Allah, tuntut Tuhan kamu kerana terlambatnya permintaan, walaupun dalam hati kita lama dah aku minta terlintas, tak dapat. Oh, buat adab jahat tu. Kita kena serahkan fil waqtil lazi yurid la fil waqtil lazi turid. Pada waktu yang dikenak, bukan waktu yang kita kena. Kita doa cukup syarat, serah pada dia. Dia nak bagi cepat, lambat, bila, serah pada dia. Dia punya pilihan, bukan kita punya pilihan. Kita punya pilihan masuk nafsu banyak, ya. Serah. Itu adab doa. Jadi bila berlaku saja dalam kalbi dia terlintas, lama dah orang dapat, aku tak dapat. Itu adab silap. Jangan menuntut Tuhan kerana terlambat permintaan yang telah engkau minta kepada Tuhan. Tetapi hendaklah engkau betulkan dirimu, tuntut dirimu supaya tidak terlambat melaksanakan kewajipan-kewajipan terhadap Tuhan. Itu kita kena tengok kita yang sebenarnya lembab nak berjalan ke Tuhan, kan? Ibadat lembab, qalbi tak apa, nak bergerak tawajuh ke Tuhan, banyak sangkut. Yang tu sepatutnya kita cek. Kita perbetulkan kedudukan kita dengan Allah. Mana kita sebagai hamba abdi kepada Tuhan punya sekalian alam, kita kena semak tanggungjawab kita. Jangan tanya berapa gaji dia nak bagi. Ni kerja berdua hari tanya gaji tak naik kan. Sepak kau. Kerja kau lintang pukang nak naik gaji kan. Kita jangan tanya. Kalau tuan tadi pandai menilai kerja-kerja kuli dia tengok budak ni tekun betul ni, tak apalah aku boleh naikkan gaji bulan depan, kan? Tekun betul, dia tengok itu. Kalau kuli tuan kita menilai, Allah Ta'ala lebih daripada tuan. Dia kita menilai, kita zahir batin dinilai. Ya, apabila cukup kita jaga adab betul, dia bagilah kurniaan yang begitu banyak rohani kita dia boleh bagi, putuhan, ma'rifat, macam-macam. Jadi kita pergi perbetulkan. Ya, kita pergi semak kerja kita, tugas kita. Jangan tanya tugas orang lain. Jangan masuk campur urusan Allah. Urusan Allah dia nak bagi, nak apa tu urusan dia. Urusan kita apa? Izharul ubudiyah, menterjemahkan kehambaan. Itu dia. Ya, kita pastikan kehambaan kita cantik, zahir dan batin. Terserah ke dia. Ini saya tanya urusan orang tak. Jangan masuk campur urusan Allah Ta'ala. Dia nak bagi banyak mana, dia nak buka macam mana, itu urusan dia. Kalau kita campur, mana kita sudah jahat adab. Kerja kita tak buat, kita sibuk dengan kerja orang lain. Dan tuntut dirimu supaya tidak terlambat melaksanakan kewajipan. Yang kita kena perhati, jangan kita terlewat dalam melaksanakan perintah ni. Apa saja kewajipannya. Huraian dia. Jika tidak tercapai hajat permintaan, puas dah kita minta, nampak-nampak macam belum lagi kan, maka jangan engkau mempunyai sangkaan jahat terhadap Allah. Kamu dah minta tak dapat, jangan keluar benda tu. Satu, sebab Allah Ta'ala tidak dapat dituntut. Allah Ta'ala yang maha kaya, maha besar, tidak ada siapa boleh menguasai dia. Ya, tidak ada siapa boleh menundukkan dia, tidak ada siapa boleh mengarah dia. Dia mengarah, bukan dia diarah. Ya, dia yang mengurniakan, bukan dia yang menerima kurniaan. Dia tempat bersandar, bukan dia bersandar pada lain tak. Ya, itu maksudnya. Itulah ketuhanan Tuhan yang maha dahsyat. Jadi kalau dia berungut macam mana pun takkan jadi apa pun, dan yang jadi rosak diri dia nanti. Maknanya pun jauh. Sebab Allah tidak dapat dituntuti terhadap apa saja yang diperbuat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Firman Allah Ta'ala maksudnya apa? Ya, jangan kamu tanya apa yang aku buat. La yus'alu amma yaf'alu. Jangan ditanya apa yang ketua. Kenapa tuan buat ni? Jangan tanya. Wa hum yus'alun, bahkan kamu yang akan ditanya di akhirat. Jadi kita kena siap standby nak jawab. Masuk kena selalu muhasabah. Dia naik atas di muraqabah, lagi atas musyahadah. Itu peringkat ni. Tugas kita jalan. Coba sorry. Ya Allah.
Tetapi hendaklah permintaanmu semata-mata untuk menunjukkan sifat kehambaan kepada Allah. Ya. Kalau nak minta, ya Allah, Engkau berikanlah tahqiq diriku menjadi hamba sebenar bagimu. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku ni hamba yang sebenar-benar yang Kau ridha. Minta bagi kita jadi hamba dia. Sebab terdapat segala kepentinganmu Allah Ta'ala tidak usah diingatkan. Allah Ta'ala tak lupa, dia tahu. Ya. Bahkan Allah Ta'ala terlebih melengkapi segala keperluanmu. Dia lebih mengetahui apa yang masalah kita. Ya, kadang kita tak perasan, nampak macam tak ada apa, padahal tu yang terbaik dia bagi. Kan? Sebab kau mengerti, ya, apakah hajat keperluan yang sebenar. Kadang-kadang kita rasa benda tu perlu, padahal taat itu kalau dia beri, kita jadi rosak. Yang kita tak faham, dia serang pada dia. Dia lebih mengetahui. Dia Tuhan punya yang maha mengetahui, mengurus segala makhluk dia. Maka sebaiknya bagi kau, bagi kita semua ni, menyerah sebulat-bulat. Mana menyerah tanpa ada komen, taslim betul. Itu bahawa Allah Ta'ala sayang, ya, sehingga dia janji banyak bila orang serah dia. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang betul-betul berpegang kepada Tuhan, maka Tuhan akan jamin dia. Dan pegang yang betul takkan berhasil kalau tidak ada pengenalan yang tepat. Dia kenal siapa Allah baru dia. Ya, sebab tu kalau kita sama kita pun, dia kenal ni peguam ni, peguam ni tak apa, kau bayar lebih pun tak apa. Dia pegang cash daripada dulu tak pernah sangkut lagi. Kau balik tidur je lah, kan? Bayar berapa ribu, 10 ribu, balik tidur. Dia ni biasa kalau masuk kot yang tak pernah apa, tak pernah kalah. Itu kalau peguam makhluk dhaif fakir. Ini bukan peguam, Tuhan punya je. Dan lagi hebat dengan segala kesempurnaan dia. Maka serah bulat betul. Hati kita gantung betul dengan dia. Jangan pandang benda lain. Baru datang bantuan tu akan datang. Tapi kalau serah tak bulat, dia bayar. Kita kalau main goli kita benggol, masuk lubang tak? Masuk, saya kena tali. Pijit lagi masuk sana. Dia kena bulat betul, boleh straight pun masuk. Itulah kalbi. Kalau bulat betul dengan Tuhan, cepat dia sampai. Ya, ni bunyi jawab dah habis. Takkan sampai sana. Sebab terdapat segala kepentinganmu Allah Ta'ala tidak usah diingatkan. Tak payah kita tahu, Tuhan lebih tahu. Bahkan Allah Ta'ala, habis kita minta, ya Allah berilah tu, beritahu kat Tuhan, Tuhan tak tahu ke? Tahu. Habis kau sebut apa? Apa makna kita sebut? Kita sebut tu makna izharul fakri, menzahirkan fakir kita. Bukan nak ingatkan Tuhan, Maha Suci Tuhan daripada telalai. Bukan nak ajar Tuhan, Tuhan lebih mengetahui segala-galanya. Kita minta atas tujuan apa? Nak nampakkan fakir kita dengan Allah Ta'ala. Itu tujuan izharul fakir. Itu adab doa. Pertama kita berdoa sebab disuruh ud'uni astajib lakum. Minta saya aku berkenan. Yang kedua, zahirkan kefakiran kita. Yang ketiga, serah pada waktu dia kendak, bukan waktu yang kita kendak. Itu adab-adab dalam doa. Bahkan Allah Ta'ala telah melengkapi segala keperluanmu sebelum kau mengerti apa hajat keperluan yang sebenar. Ya, seorang ibu mengandung, anak belum keluar, susu dia siap. Dia siap kan? Semua dah siap mana dia lebih mengetahui. Dan begitulah keperluan-keperluan yang lain. Allah Ta'ala lebih memahami dan dia maha mengetahui. Bahkan rezeki kita dah siap ditulis. Tiap dia 120 hari dah siap dah. Rezeki dia banyak mana, tempat mana dia, tungguan dia, jodoh dia, tanah kubur semua dah siap. Dalam perut ibu dah siap lagi. Maka sebaiknya bila kau menyerah sebulat-bulat tanpa undur dan tanpa usul apa-apa kepada Allah, hanya itulah yang dapat menenangkan jiwa fikiran. Taslim. Ya, bila kita serah aja baru lapang. Ya, lagi kita tak serah, lagi kita serabut. Kita memikir benda yang bukan kita handle kan. Serah kepada Tuhan dia, barulah kita selamat. Itu dia antara adab dalam meminta kepada Allah Ta'ala, supaya minta kita tu tidak mencacatkan ubudiyah, kehambaan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada bala besar bila insan itu tercacat kehambaannya kepada itu Tuhan. Bila tercacat, dia terpesong empat lain lebih. Kemudian mata ja'alaka fi zahir mumtasilan li amrih
wa razaqaka bil batin al istislam li qahrih faqad a'zama minnata alaika. Nak ceritakan nikmat besar yang kita dapat. Tengok ni, kalau dapat ni memang nikmat besar kita dapat dah. Mata ja'alaka fi zahir, manakala atau apabila Allah Ta'ala menjadikan engkau pada lahir kita menurut perintahnya. Mana hukum syariat kita jaga betul, ya, segi ibadatnya, akhlaknya, pakaian dan segala-galanya lah kita jaga betul ikut syariat satu. Dan dalam batin pula, yang batin hati kita menyerah bulat padanya. Mana menyerah? Gantung hati kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, betul-betul bergantung dengan Ta'ala. Dua, zahir dengan syariat yang zahir dan batin dengan syariat yang batin. Maka berarti Tuhan memberikan kepadamu sebesar-besar nikmat kurnia. Cuma nikmat kurnia besar kita dapat. Bila mana syariat luar, kita ikat diri kita dengan syariat, dan dalam hati kita dengan hakikat. Kita kun bi awsafi rubiah wa ta'allikan wa bi awsafi ubudiyah mutahaqqiqan. Bentuk diri kamu dengan memandang sifat ketuhanan Tuhan, sentiasa bergantung dengan Allah. Dan zahir kamu tadi menterjemahkan kehambaan melalui proses ibadat zahir. Bahawa cantik, bahawa dia sentiasa dapat keridaan Tuhan, pimpinan dari Tuhan. Ya, sebesar-besar nikmat Tuhan kepada hamba jika Allah telah memberi taufik hidayat kepada hamba. Ya, banyak di sana kita tengok orang yang tidak ada taufik. Walaupun kita tengok otak celik-celik, kadang profesor macam-macam, dia tak beri taufik, kat mana dia pergi? Kat busut dia pergi, batang kayu dia sembah, siap-siap taik lembu naik atas dahi. Lagi habis tahun ini kan, sebab dia ada hidayah petunjuk. Ya, dia pergi sembahnya kayu-kayu dia dipahat, batu-batu dipahat, kayu diukir semua. Itu menandakan apa tu? Tidak ada pertolongan, taufik tak ada, habis sesat. Jadi nikmat besar ialah taufik dan hidayah, ya, untuk melakukan segala perintah. Apa makna taufik? Khalqu quwwata ta'ati abdi. Tuhan berikan kemampuan hamba boleh beramal. Ada setengah orang dia ada hidayat, tahu tapi tak boleh beramal, dia jam. Dia tahu benda tu baik, dia tahu benda tu buruk. Benda baik tak dibuat, benda buruk yang dia terperangkap. Itu menandakan dia ada hidayat tapi tak ada taufik. Ya, banyak kan dia tahu nak buat, yelah saya nak macam mana, dia pusing. Benda makna habis tu. Tidak ada kekuatan dalam taufik, tak ada. Hidayat saja ada. Dia kita ada dua tu, taufik wal hidayah. Besok Tuhan beri kita taufik, dia beri hidayat, masya Allah, tu nikmat besar tu, untuk melakukan segala perintah. Satu. Kemudian ditambah pula dengan kekuatan menyerah tawakal kepada Allah dalam batin. Kita takkan serah barang kita pada orang barang mahal kecuali kita dah kenal orang kita nak serah tu. Dia orang yang amanah dan seterusnya. Ya, baru kita serah. Jadi kalau dia kenal siapa Tuhan, masya Allah, memang wajib diserah. Memang dia takkan serah orang lain. Ya, sebab dia tahu Allah Ta'ala maha segala-galanya, maha pengasih, maha penyayang, maha berkuasa, maha pemberi segala-gala hak dia yang baik. Sebab dia akan yakin betul, tambat kalbi. Ketika itu dia akan jadi insan yang berjaya. Sebab seorang dengan dua kalimah, ya Allah, menyerahkan tawakal kepada Allah Ta'ala dalam batinnya. Kemudian sebab seorang dengan dua nikmat lahir batin telah mencapai keperluan dunia dan akhirat sekaligus. Ya, pada dapat nikmat dua. Mana nikmat dua? Zahir dia mumtasilan di amri. Zahir dia mumtasilan, makna berpegang teguh yang menurut perintah syarak. Kemudian batin dia pula al-istislamu li kahri. Ya, dia istislam, dia serah kepada Ta'ala, Tuhan yang maha keras. Ketiga itu faqad a'zaman minnah, besar nikmat dia dapat. Ya. Kalau kita cek tadi dia ada tak benda tu. Kemudian sebab manusia hanya diperintahkan supaya beribadat dengan tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala tentang segala kepentingan hajatnya sudah dicukupi oleh Allah Ta'ala, ya, maka tidak usah menurut hawa nafsu yang tidak pernah puas. Dan nafsu apabila tak faham tadi, an-nafsu katifli, nafsu perangai dia macam budak-budak kan.
Kita bawa duit 1,000 pergi supermarket tak cukup bang. Apa dia nampak semua dia tak tunjuk. Dia tak dapat dia bergolek. Dan bapak ni mak ni malu beli kat dia. Ya. Kalau boleh semua dia nak beli. Tu sebab nafsu macam tu. Dia ada kebudak-budakan, dia tak erti mengurus dan mengenal jalan baik. Apa semua dia nak selera dia. Sebab tu dia kena kawal ni. Habis. Sebab manusia hanya diperintahkan supaya beribadat dengan tulus ikhlas menuju kepada Allah. Tentang segala kepentingan hajatnya sudah dicukupi. Kita nak keperluan makanan semua dah ada. Ya, kegunaan kita semua tuan jadi. Yang apa kita guna semua adalah benda yang telah disediakan. Maka tidak usah dia menurut nafsu yang tidak pernah puas. Ya, kalau ikut nafsu habis dia babas sendiri. Dia apa mafhum dia pada matan ni? Dua perkara. Bila tuan jadikan zahir kita mengikut dengan syariat tambat, dan rezeki pula batin kita ya bergantung betul kuat dengan dia. Atau nikmat besar zahir batin dia dapat. Ya. Habis. Kemudian satu lagi, laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuh. Ini satu keadaan besar. Banyak dia orang tertipu kat sini. Dia ukur luar kawan. Macam gitu. Kaca dia makan tak mati. Kan? Racun minum tak mati saja. Macam dia? Ajar pin. Habis keling menong yang sujud kat dia kan. Sujud. Kakak waktu kep dia tengok cerita. Dia makan kaca, dia minum tak mati. Keling tu hayo ya macam-macam bunyi yo. Ya. Adakah itu satu kemuliaan? Ya bukan. Kemuliaan tu duduk inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia manusia ialah orang yang paling tinggi darajat takwa. Takwa zahir dan batin. Itu yang sempurna. Kalau lebih dia tak pernah lupa ke Tuhan, ya ada mahabbah, rindu, makrifat dengan Tuhan, tu yang mulia bukan tu. Para awliya kadang-kadang benda macam tu dia tak nak tu. Dia minta Tuhan tutup. Sebab takut dia terbabas. Dia pun tak nak. Orang tahu dia ada kemuliaan, dia tak balik kampung. Siapa dia tu? Si Daud Al-Fatani. Waktu kitab dia tengok banyak karang dia, karang semua habis di Masjidil Haram. Sebab apa punca bila orang mula tahu saja karamah yang Tuhan beri kat dia. Dia hari-hari dia pergi Mekah nak berdesuk dia. Dia palih lembu mak dia semua sekarang sup sana ahli khutbah. Petang kan dia balik, seorang tak tahu. Dia nak tahu cerita orang pergi haji tengok jumpa kat sana. Sejak lepas tu terus dia ambil keputusan dia takkan balik lagi Fatani. Sebab dia wakam pun dia wafat di sana. Karangan dia pun habis sana. Ya, sebab apa? Para awliya dia tak nak benda tu. Dia tak nak. Kita yang bukan awliya ni cengkiak ni nak. Kalau boleh orang tak mau hebat, orang kenal dia. Ya, boleh berjalan atas air macam-macam. Laba-laba berjalan atas air. Jadi kekeramatan yang diberi Allah kepada para wali tujuannya untuk apa? Memperkenalkan dengan kenyataan bukti sebenarnya. Bahawasanya kekuasaan Allah tidak tergantung, terikat kepada sebab dan kebiasaan. Ya. Orang sampai sana sebab apa naik kapal terbang? Dia berdesuk sekali mata. Jadi Allah Ta'ala hadiahkan pada awliya dengan kerja keras dia menumbangkan nafsu. Tuan tambah lagi dia punya hadiah apa? Kebesaran Tuhan tu berlaku atas diri di sini. Dengan benda-benda yang mencarikan adat biasa. Bahkan sebab kebiasaan itu sering menghijab. Biasa ni lah benda dipanggil adat biasa ni yang banyak menghijab kita. Makan kenyang lama-lama silap kan mula-mula dia kata makan tu memang Tuhan kenyang. Makan ni sebab aja boleh dah biasa-biasa lah. Dia nampak seolah makan tu menjadi kesan sebab bagi kenyang kuasaan ni. Kalau tak makan mana boleh kenyang. Pada akal kepada apa? Kalau pada akalnya dia belah adat lain. Akal maknanya dia mensabitkan benda tu. Sebab makna benda hukum adi dia lain. Ya, dia boleh duduk bawah harus akli. Harus wajib adi, dia duduk bawah harus akli. Bulan ni lah bulan yang terang kan. Ya, bulan lepas sekejap kan kita apa nama Isra wal Mi'raj. Adat dia pergi sebulan tu pergi balik. Pergi Mekah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Pergi sebulan, balik sebulan. Itu adat. Tiba-tiba Rasulullah pergi bukan situ naik ke atas lagi. Sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai ada Mustawa, sampai Hadratul Qudsi atas.
turun belum subuh. Itu mencari adat. Jadi jatuhnya benda tu sengaja kepada Rasul bagi menambahkan lagi kekuatan kemesraan dia, kemuliaan dia dengan Allah. Berlaku pula pada wali-wali macam tu juga. Kalau wali boleh singkat kata Rasul, dia main bawah aja wali-wali kan, sekejap-kejap boleh jadi. Dan begitulah benda-benda yang lain, supaya apa, tuan nak tunjukkan lagi kebesaran dia. Allah. Bahkan sebab kebesaran itu sering menghijab manusia, jaga tu, daripada kudrat kekuasaan Allah. Sebab dia nampak sebab, dia lupa pada musabbibul asbab ila Allah Ta'ala. Sebagaimana awan yang menutup sinaran matahari keesaan Allah, ya, maka yang silau oleh kekeramatan itu terhina, tetapi yang tetap menembus awan itu kepada kekuasaan Allah sehingga tetap hubungannya tidak terputus, itu lagi kuat. Jadi datangnya benda ni, tengok mukjizat Nabi SAW Isra Mi'raj. Orang lagi kuat, lagi kuat. Jadi kalau tak betul pun tumhang. Kemudian seorang sahabat bagi Nabi Sahal bin Abdullah At-Tusari radhiyallahu an, dia berkata, ada kalanya saya wuduk, dia ambil semayang, tiba-tiba air itu mengalir di tangan saya berupa cairan emas dan perak. Dia ambil semayang, pasal muka tengok air itu emas dan kalau kita macam yang kau ambil mangkuk yang dulu ini aku duit dekat 1 kilo dapat kan. Dia air dia emas tadi, dia buat kan. Tak ada apa dia kan. Tu si Abdullah siapa si Sahal minal abdan. Al abdal fi immati salasun wa fi riwayatil khamsun wa bihim tuntarun wa bihim takumul ard. Wali abdal umatku ada 30, setengah riwayat 50. Dengan dia lah turun keberkatan dia doa pun, ya, wali abdal. Dan jadi wali abdal 4 perkara, ya, takunu abdalu abdalan bi arbatil khisalin. Wali abdal jadi 4. Pertama, kurang makan. Kalau banyak makan dari itu kan wali abdal, tu wali bedal ni. Ya, kurang makan. Kat mulut tu apa 2? Kurang makan, kurang bercakap. Tu di mulut kita ada 2. Kemudian di mata 1, kurang tidur. Ya, kalau masih membuta itu ayat-ayat ni. Kurang bergaul. Kurang bukan buang. Ya, kita bukan malaikat tak makan, ambil sekadar ni. Iza aqallur rajul at-tu'ma muli'a jawfu nuran. Bila seorang tadi mensedikitkan makan, Tuhan penuhkan batin hati dengan nur. Nur iman, nur itu lagi kuat dalam. Ya, Tuhan. Itu si Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ada kalanya jika saya wuduk, tiba-tiba air mengalir di tangan saya berupa cair emas dan perak. Jawab Sahal, apakah engkau tidak mengerti bahawa anak kecil jika menangis dihiburkan dengan boneka supaya diam? Senang aja. Itu puasan, wah hebat. Kalau kau asyik dengan benda tu, taraf engkau adalah tufuliyah, kebudak-budakan. Budak kecil bila menangis, kita bagi coklat, senyap dia. Kau nak macam tu, kau ibadat bagi, buat semayang, nampak emas. Bila sama emas semayang, nampak tu dah budak je. Kau nak tukar emas dengan keredaan Tuhan, nak tukar emas dengan makrifat Tuhan, oh tak terbanding dan jauh. Kemudian Abu Nasir As-Sarraj, dia berkata, saya bertanya kepada Al-Hasan bin Salim. Ini semua wali besar ni, bernama dia dalam kitab. Yang tak ada dalam kitab, nama kita je. Apakah arti kekeramatan sedangkan mereka telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala sehingga sanggup mengabaikan dunia? Dia sampai sanggup, bukan kecil anak nak buang hubud dunia dalam hati entah ni. Kadang mulut boleh cakap, bila nampak dah mula gegau. Ya. Dan meninggalkan dengan suka rela. Tapi bagaimana lalu diberikan kemuliaan mana karamat, ya, batu berubah menjadi emas? Apakah arti itu? Jawabnya, bukannya Allah memberikan kepada bukannya Allah memberikan kerana kotornya, tetapi diberi itu untuk dijadikan hujah menekan bisikan nafsu. Nafsu yang buat rezeki dia kacau, sekarang Tuhan ubah dia pun batu jadi emas. Padahal jangan kau bimbang Tuhan nak buat apa, dia boleh buat, ya. Satu orang wali, dia berjalan tak ada makanan, dia pun cekak, dia pasti, ya Allah, engkau segala-gala diri engkau, kau tukarlah, ya, pasir ni menjadi makanan, pun tukar tu. Jadi bila bertukar tu apa? Iman dia lagi kuat, atau maksudnya.
Kita pula kena bertukar. Wah, ini tunjuk orang nak genggam bertukar syekh. Berdentum jatuh balik. Tertongging dia jatuh balik. Allah. Yang selalu khawatir tidak dapat rezeki itu nafsu, basic. Ya Tuhan bagi macam itu tamparan hebat kepada nafsu dan syaitan. Sehingga Ta'ala memperlihatkan dengan demikian itu. Sehingga dapat berkata bahawa Allah Ta'ala dapat mengubah batu menjadi emas, dapat mendatangkan rezeki dan memberi dari jalan yang tidak disangka. Atau di antara rezeki madmun kan, atau rezeki satu lagi mulia, rezeki maut. Dia dapat dengan cara bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan satu lagi Isa bin Ahmad berkata kepada Sa'ad, nafsuku ini selalu merasa khawatir tidak dapat makan. Ini apa nak makan ni, apa nak makan tu dia. Ya. Sa'ad berkata, engkau ambil batu dan minta kepada Ta'ala supaya dijadikan makan untuk engkau makan. Kau ambil batu, kau doa, ya Allah, kau tukar batu jadi emas. Isa bertanya, jika berbuat demikian, maka siapa pimpinanku? Mana aku ambil contoh pada siapa ni? Dan buat demikian. Jawab Sa'al, bertauladankan kepada Nabi Ibrahim ketika berkata, hai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan suatu yang mati. Ya, Rabbi kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim minta kan, ya Tuhan, macam mana engkau hidupkan orang mati? Lalu Allah Ta'ala kata, awalam tu'min, mu tak beriman ke bergaib tu? Lalu jawab apa? Qala bala, aku beriman, walakin liyatma'innal qalbi, persoalanku nak memantap lagi imanku. Lalu Allah Ta'ala suruh jadi 4 ekor burung. Jadi burung, apa nama, merak, gagak, ayam jantan, ya. Semua benda ni unsur nafsu kan. Merak nafsu dia apa? Membangga diri dengan cantik dia, kan? Gagak pula ganas, tak kira, bangkai pun bedal, haram-haram pun sebat. Itu maksud isyarat, ya. Ayam jantan pula tak kira, celah longkang pun jadi kan. Nafsu buas, ya. Jadi sembelih, bila sembelih je, letak kepala di depan Nabi Ibrahim, letak kepala itu, cencang lumat-lumat, gaul, dan bagi beza. Ambil letak atas 4 bukit, kemudian kau panggil dia, ya'ti naka sa'yah, dia akan datang dengan pantas. Nabi Ibrahim pembuat panggil, depan nama mati Nabi Ibrahim diturun. Dia masuk masing-masing punya kepala, jadi hidup macam biasa balik. Itulah kau ambil tauladan tu, kau minta Tuhan tunjuk. Sekarang batunya Allah kau tukar jadi emas. Kau balik tuan buat, boleh dia. Kau jangan ambil batu ketuk kepala tuan. Bertaulankan Nabi Ibrahim. Dia kata, hai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati, supaya apa? Tentram, lihat ma'inna qalbi, ya. Sebenarnya aku telah percaya, tetapi nafsu itu tidak puas kecuali jika dia melihat dengan mata kepala. Maka Tuhan jadikan pembukaan. Jadi karamat berlaku pada awliya tu lah, supaya apa lagi tamkin, makrifat dia lagi tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada para awliya punya jalan, masya-Allah. Allah Ta'ala boleh buat apa dia kehendak. Habis. Jadi maknanya jangan datang syak, ya, atau ragu khusus dalam masalah rezeki dengan Ta'ala. Selak bulat dengan sebab keyakinan makrifat kita kepada dia, bahawa dia akan tenang, dia mengharungi jalan menuju makrifat. Kemudian la yastahkiru al-wird illa jahul ila akhir. Dia akan bahas masalah wirid dan warid lah, ya. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Karim.